Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Wahidah binti Omar dari Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Kemahiran Pemikiran Sejarah melalui penggunaan sumber digital sejarah. Pengenalan, perubahan kurikulum sejarah melalui KSSM memperlihatkan kesepaduan antara kandungan pengetahuan (KPS) dan elemen kewarganegaraan serta sivik. Kesepaduan ini dilihat dapat membantu menarik minat murid dalam mempelajari sejarah. Mata pelajaran sejarah merupakan disiplin ilmu yang meneroka peristiwa yang berlaku pada masa dahulu berdasarkan bukti sejarah, iaitu seperti sumber dokumen yang diperoleh dalam bentuk bercetak maupun digital. Penggunaan sumber sejarah dapat menjadikan murid berperanan seperti ahli sejarah yang dapat membuat penyiasatan terhadap sesuatu peristiwa sejarah apabila murid diberi peluang untuk menganalisis dan mentafsir peristiwa sejarah tersebut. Pembelajaran yang lebih bermakna dapat dibentuk dalam kelas apabila murid dapat menyiasat sesuatu peristiwa dengan menggunakan sumber yang tertentu. Ia seterusnya dapat menjadikan mata pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang menyeronokkan dan bukannya sebagai mata pelajaran yang menghafal semata-mata. Oleh itu, penerapan elemen KPS melalui super digital merupakan salah satu strategi PDP yang dapat menggalakkan pembelajaran abad ke-21 yang mampu melahirkan murid yang kritis dalam membuat keputusan dan juga rasionalisasi. Penyataan masalah, kekurangan sikap meneroka murid dalam mempelajari sesuatu pengetahuan yang baharu menyebabkan PDP sejarah yang sedia ada tidak menarik dan juga membosankan. Murid-murid juga tidak terdedah kepada cara-cara untuk menganalisis, menginterpretasi dan juga mentafsir sumber sejarah. Di samping mereka juga berpendapat bahawa PDP yang berasaskan kepada sumber sejarah tidak sesuai dilaksanakan kepada semua tahap murid. Kajian Winslet Wright menyatakan guru beranggapan bahawa murid tidak mempunyai kemampuan untuk tahap pemikiran yang tinggi dalam pembelajaran sejarah. Kegagalan pengajaran guru menarik minat murid dikaitkan sebagai masalah dalam pembelajaran sejarah. Ini kerana pengajaran guru yang dilihat tidak membantu murid memahami manfaat mempelajari sejarah. Ia selaras dengan kajian Bidub dan Edip, Haris dan juga Haidin mendapati bahawa murid mengetahui kepentingan mempelajari sejarah, namun mereka tidak jelas mengenai kegunaannya dalam kehidupan seharian. Tinjauan literatur, kemahiran pemikiran sejarah. Menurut Kementerian Pendidikan Malaysia, kemahiran pemikiran sejarah boleh dipupuk dan diaplikasikan oleh murid dengan pelbagai kemahiran seperti kemahiran memahami kronologi, meneroka bukti, membuat interpretasi, membuat imajinasi dan juga membuat rasionalisasi. Melalui proses KPS ini, murid boleh memahami sesuatu peristiwa masa lalu dengan pelbagai perspektif secara mendalam agar mereka dapat meletakkan diri secara imajinatif dalam situasi seorang tokoh ataupun peristiwa. Akhirnya, murid dapat melihat sejarah itu secara empati bagi membina corak pemikiran yang lebih terbuka, toleransi dan juga matang ke arah melahirkan warga negara yang mencintai negara. Sumber digital sejarah. Menurut Cohen dan juga Rosenzweig, sumber digital sejarah ialah penyebaran bahan sejarah dalam bentuk multimedia menggunakan rangkaian digital. Sumber digital juga merupakan sumber sejarah yang telah diproses dalam format elektronik yang boleh digunakan dalam proses PDP sejarah. Penggunaan sumber digital sejarah dalam PDP juga merupakan satu revolusi dalam pendidikan sejarah yang selama ini bergantung kepada bahan cetak. Terdapat dua jenis sumber digital yang dapat dikategorikan kepada sumber digital primer seperti dokumen dan juga rekod yang bersifat asli, manakala sumber digital sekunder seperti jurnal dan juga ensiklopedia yang merupakan hasil penulisan dan juga tafsiran ahli sejarah daripada sumber primer yang bersifat tidak asli. Perkembangan teknologi digital sumber dokumen dalam bidang pendidikan sejarah telah menyediakan bahan-bahan pengkajian sejarah secara percuma. Seterusnya, ia dapat membentuk proses pembelajaran sejarah yang lebih menarik dan dapat melahirkan murid yang berliterasi, celik ilmu sejarah dan juga kritis. Kemahiran pemikiran sejarah melalui penggunaan sumber digital sejarah. Kajian MK Visa menunjukkan bahawa pelaksanaan kelas flip dengan sumber digital berkesan untuk meningkatkan kemahiran pemikiran sejarah dalam kalangan murid. Seterusnya, kajian Renuka Ramakrishnan, Norizan Esa dan juga Siti Hawa Abdullah menunjukkan bahawa penggunaan sumber digital dapat meningkatkan amalan pemikiran sejarah murid.
Kajian Pusparani dan juga Anwar Ahmad menunjukkan tahap keupayaan murid dari aspek pemahaman, kemahiran dan juga sikap dalam menggunakan sumber digital berada pada tahap tinggi. Seterusnya, kajian Noliza Abdul Rahman dan juga Muhammad Mahzan Awang mendapati tahap sikap murid terhadap penggunaan sumber ICT dalam pembelajaran sejarah juga berada pada tahap tinggi. Oleh itu, hasil dapatan ini menjelaskan bahawa KPS melalui penggunaan sumber digital membantu merangsang minat belajar sejarah, meningkatkan pengetahuan sejarah murid dan juga pemahaman aspek nilai empati murid. Isu dan cabaran, kesahihan sumber. Terdapat banyak laman web sejarah yang dapat memberikan maklumat sejarah yang berkualiti dan juga bernilai. Walau bagaimanapun, terdapat laman-laman plagiarisme diwujudkan untuk keuntungan semata-mata tanpa dinyatakan rujukan sumber kandungan laman web tersebut. Meskipun sumber digital sejarah menjanjikan potensi yang besar dalam PDP sejarah, namun penggunaannya bagi meningkatkan KPS mempunyai beberapa kekangan. Menurut NEC Research Institute, terdapat lebih daripada 1.4 bilion sumber digital yang meliputi pelbagai format dalam internet dan sebanyak 25 halaman baru dimasukkan pada setiap saat. Sumber digital yang semakin meningkat ini boleh menyebabkan murid menjadi keliru untuk memilih sumber yang sesuai mengikut keperluannya dan juga dalam tanpa bimbingan guru. Selain itu, sumber yang diterbitkan dalam internet juga boleh dipersoalkan kesahihannya. Ini kerana kebanyakan bahan yang diterbitkan tidak melalui proses penyemakan dan juga penyuntingan seperti bahan mencetak. Hal ini boleh menyebabkan murid menghadapi kesukaran untuk memilih sumber sejarah yang sesuai dan juga sahih. Seterusnya, tahap kebolehan murid berbeza. Penerapan KPS melalui penggunaan sumber digital memerlukan murid-murid yang serba boleh. Ini bermakna murid-murid perlu memiliki kemahiran berfikir aras tinggi serta memenuhi kriteria-kriteria KPS dan juga kemahiran abad ke-21 dalam menggunakan teknologi. Namun, tidak semua murid dapat mencapai tahap seperti yang diperlukan dalam KPS dan juga kemahiran pembelajaran abad ke-21. Justru itu, akan berlaku masalah sekiranya murid yang masih belum mencapai kriteria terpaksa untuk melakukan interpretasi terhadap peristiwa-peristiwa sejarah. KPS melalui penggunaan sumber digital ini akan menyebabkan berlakunya kesukaran di pihak murid, terutamanya dalam kelas yang mempunyai pelbagai tahap murid. Selain itu juga, murid yang tidak menguasai bahasa Inggeris dengan baik, penerokaan sumber sejarah mereka di internet adalah terhad dan mereka juga tidak dapat mentafsir sumber tersebut dengan baik. Seterusnya, sikap murid. Sikap murid juga menjadi isu dalam penerapan KPS dengan menggunakan sumber digital. Terdapat segelintir murid yang menyalahgunakan kemudahan komputer yang diberikan semasa PDP dengan melayari laman sosial seperti YouTube dan juga Instagram. Ia selaras dengan dapatan kajian Zuraida Saidin yang mendapati permasalahan yang dihadapi oleh murid masa kini ialah kekurangan minat untuk turut aktif dalam pembelajaran. Jika sikap murid yang ditunjukkan adalah lebih cenderung kepada penolakan, maka motivasi dan juga KPS murid tidak dapat diterapkan dan ini menyebabkan pembelajaran berpandukan sumber digital tidak dapat dilaksanakan. Murid yang kurang menggunakan teknologi maklumat akan menghadapi masalah untuk mengikuti PDP dalam pencarian sumber maklumat sejarah melalui sumber digital. Ini kerana tidak semua murid mempunyai kemahiran dalam teknologi. Oleh itu, guru perlu menerangkan terlebih dahulu kepada murid cara untuk mencari maklumat dan ianya akan mengambil masa pada peringkat awal penggunaan. Seterusnya, kaedah pengajaran guru. Antara penyumbang kepada berlaku isu penerapan KPS melalui penggunaan sumber digital dalam mata pelajaran sejarah turut disebabkan oleh kompetensi guru dalam melaksanakan PDPC. Menurut Aimi, guru menggunakan gaya pembelajaran tradisional kerana kurang menguasai pedagogi. Teknik pengajaran yang lama seperti penceritaan dan syarahan menjadi teknik yang popular dalam kalangan guru. Kaedah pengajaran guru sejarah masih lemah dalam menerapkan KPS dalam kebanyakan aktiviti pengajaran kurang mencabar keupayaan kognitif dan efektif murid. Keadaan ini mengakibatkan kemerosotan pencapaian sejarah dalam kalangan murid. Cadangan, bimbingan dalam penerokaan sumber. LEVET dalam kajiannya telah mencadangkan perlunya untuk mengkaji jenis bimbingan yang diperlukan oleh murid dalam menggunakan sumber digital sejarah. Hal ini kerana walaupun internet menyediakan ruang dan peluang untuk murid terlibat secara aktif dalam pembelajaran,
Namun, penerokaan tanpa bimbingan dikatakan boleh menjadikan murid terasa hilang dan kecewa dalam mencari sumber yang sesuai. Kesukaran mendapatkan sumber digital sejarah yang sesuai dan sahih ini boleh memberikan kesan terhadap amalan pemikiran sejarah. Menurut Clark, pendekaan tanpa bimbingan boleh membawa kepada keadaan putus asa. Murid yang berputus asa ini akhirnya akan meniru jawapan murid yang lain tanpa melakukan sebarang penerokaan. Guru yang menggunakan sumber digital dalam PDP perlu membuat penelitian terlebih dahulu supaya mereka dapat menggunakan sumber internet tersebut yang mempunyai kewibawaan yang tinggi. Oleh itu, guru perlu menjelaskan kepada murid beberapa aspek penting yang perlu teliti seperti institusi atau individu yang mencipta laman tersebut, institusi yang mewakili dan juga bahan-bahan yang disediakan mestilah mempunyai sumber rujukan. Seterusnya, kemahiran pedagogi yang kreatif. Penggunaan sumber digital dalam PDP sejarah haruslah dirancang supaya sesuai dengan keupayaan murid untuk mengakses sumber tersebut dan bukannya sekadar memenuhi aktiviti pembelajaran maya sahaja. Kemahiran pedagogi guru perlu sentiasa kreatif dalam menghasilkan kepelbagaian pengajaran mereka supaya dapat mengetengahkan daya kreatif dan juga berfikir setiap murid. Kepelbagaian aktiviti akan memberi peluang kepada murid menggunakan kemahiran pemikiran sejarah dan minda mereka untuk mencari maklumat. Penerapan elemen KPS dengan sumber digital dilihat menyokong pembelajaran konstruktivisme yang membolehkan pembelajaran bermakna diperoleh oleh murid melalui persekitaran yang sesuai. Selain itu, guru juga berperanan sebagai fasilitator dan tidak sebagai pakar, manakala peranan murid ialah sebagai kolaborator yang aktif dan tidak sebagai pendengar ataupun penerima pengetahuan yang pasif sahaja. Seterusnya, menguasai pengetahuan pedagogi abad ke-21. Dalam konteks PDP sejarah, kemahiran abad ke-21 ini memberi cabaran baharu kepada guru dan juga murid untuk menerapkan elemen KPS menggunakan sumber digital. Ini bagi menangkis persepsi negatif mata pelajaran sejarah yang sering dianggap sebagai membosankan, ketinggalan dan juga tidak menarik kerana mengkaji ilmu dan juga peristiwa masa lalu serta sukar menghafal fakta-fakta sejarah. Kemahiran abad ke-21 ini dilihat dapat memberi nafas baru yang dapat meningkatkan minat dan juga motivasi murid untuk mendalami ilmu sejarah dengan menerapkan elemen KPS yang sering dikatakan sukar untuk dikuasai oleh murid. Pengajaran sejarah menggunakan KBAT juga dapat membantu murid meningkatkan KPS. Penyampaian isi pengajaran dengan menggunakan strategi PDP abad ke-21 secara kreatif, aktif dan juga komunikatif akan dapat memberi makna dan juga membantu meningkatkan prestasi murid yang seterusnya dapat membangkitkan perasaan positif dalam diri murid. Kesimpulan, guru hendaklah berani mencuba pelbagai kaedah dalam menyampaikan pembelajaran. Oleh yang demikian, guru perlu mempertingkatkan kemahiran dan juga mengasah bakat bagi merealisasikan penggunaan sumber digital dalam proses PDP di bilik darjah. Melalui pembelajaran secara aktif dengan menggabungkan teknologi, membolehkan murid yang berkemahiran tinggi serta inovatif dapat dilahirkan. Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi guru perlu ditingkatkan dan juga guru perlu menjadi guru yang lebih produktif, kreatif dan juga inovatif dalam pengajaran mereka. Seterusnya, mewujudkan persekitaran pembelajaran pintar yang didasari dengan teknologi maklumat dan komunikasi menjadikan pembelajaran abad ke-21 lebih menarik berbanding dengan kaedah konvensional. Akhir sekali, penerapan kemahiran pemikiran sejarah menggunakan sumber digital sejarah juga selari dengan hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia agar bidang komunikasi dan juga teknologi maklumat dapat dimanfaatkan dalam pengajaran dan juga pembelajaran. Sekian, terima kasih.